Didik TV KPM. Para pelajar yang dikasihi semua, pada hari ini kita akan membicarakan tentang Usuluddin STPM. Untuk makluman semua, untuk mata pelajaran STPM, kita ada 3 semester. Pertama, semester pertama iaitu Ilmu Tauhid 931 Palang 1. Kemudian semester yang kedua, Ulumul Quran dan Ulumul Hadis 931 Palang 2. Manakala semester yang ketiga iaitu Ilmu Mantik 931 Palang 3. Pada hari ini kita akan membicarakan tentang bilakah tarikh peperiksaan Usuluddin semester yang ketiga. Tarikh yang telah ditetapkan oleh pihak Majlis Peperiksaan Malaysia iaitu pada 18 Mei 2022 pada hari Rabu, sidang pertama jam 8 sehingga 10 pagi. Mari kita berkenalan dengan ilmu mantik. Ilmu mantik mengandungi 3 bab. Bab yang pertama iaitu mantik dalam tradisi ilmu Islam. Yang kedua, kaedah-kaedah ilmu mantik. Yang ketiga, tokoh-tokoh ilmu mantik. Seterusnya kita analisis format soalan peperiksaan Usuluddin semester yang ketiga. Soalan yang akan dikemukakan kepada pelajar semua iaitu 5 soalan. Pelajar dikehendaki menjawab 4 soalan sahaja. Kita lihat, bab yang pertama iaitu mantik dalam tradisi ilmu Islam. Dalam bab ini, soalan pertama akan diberikan dan dikemukakan kepada semua calon. Pertama iaitu berkaitan dengan takrif ilmu mantik, sejarah kemunculan dan perkembangan ilmu mantik, peranan dan kepentingan ilmu mantik dalam falsafah, usuluddin, usul fiqh dan ilmu bahasa. Dan seterusnya polemik ilmu mantik dan yang terakhir ilmu mantik di Malaysia. Soalan yang akan ditanya kepada pelajar semua iaitu soalan yang bernombor 1. Manakala bab yang kedua, kaedah-kaedah ilmu mantik, merangkumi beberapa tajuk yang di antaranya ialah dilalah, at-ta'rif, istidlal, induksi, ralak dan falasi, tokoh-tokoh ilmu mantik yang terakhir iaitu Ibnu Sina, Imam Ghazali dan Ibnu Haytham. Berdasarkan kepada tajuk-tajuk semua ini, maka kita lihat kepada soalan yang telah pun dikeluarkan oleh pihak Majlis Peperiksaan Malaysia. Contoh soalannya iaitu calon dikehendaki menjawab 4 soalan sahaja. Pertama, soalan pertama iaitu dibahagikan kepada 3, iaitu soalan A, soalan B dan soalan C. Manakala untuk soalan yang kedua diberi kepada pelajar iaitu soalan A, soalan B dan soalan C, dan soalan yang ketiga juga adalah soalan A, B dan C. Dan seterusnya yang keempat iaitu soalan A, B, C dan yang kelima iaitu A, B, C. Jadi di sini pelajar dikehendaki untuk menjawab empat soalan daripada 5 soalan yang dikemukakan. Teknik menjawab soalan iaitu 2 perkara yang mesti pelajar menguasai. Pertama iaitu daripada segi agihan masa. Masa yang diperuntukkan kepada semua pelajar 2 jam iaitu 120 minit dan pelajar mesti menjawab 4 soalan. Ini bermaksud untuk 4 soalan, calon mesti menjawab 1 soalan iaitu 30 minit. Manakala daripada teknik menjawab yang kedua iaitu fokus kepada 2. Pertama, kehendak soalan dan yang kedua, peruntukan markah. Ini mesti dikuasai oleh semua pelajar supaya pelajar mendapat
iaitu memahami kehendak soalan dan seterusnya pelajar mengetahui peruntukan markah yang telah diperuntukkan bagi setiap soalan tersebutnya. Baik, itu dia fokus ataupun format soalan Ustaz untuk Usuluddin STPM. Tapi Ustaz, kalau kita lihat tadi Ustaz jelaskan mengenai dengan soalan, terdapat 5 soalan untuk dalam kertas Usuluddin. Bagaimana Ustaz untuk pelajar-pelajar ni pilih 4 daripada 5 itu dengan baik yang mungkin diorang sukalah kan untuk dapat markah yang tinggi? Okey, kepada semua pelajar-pelajar mereka hendaklah memilih soalan yang senang, mudah untuk dijawab. Ini bermaksud pemilihan terletak kepada pilihan masing-masing. Apa yang mereka kuasai, tajuk mana yang mereka faham, maka itulah soalan yang mereka pilih dan seterusnya mereka menjawab di dalam peperiksaan nantinya. Didik TV KPM